Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wil واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين اللهم يسر لنا في حفظ القرآن اللهم اشرح صدورنا في حفظ القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن وصلى الله على سيدنا محمد والحمدلله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dikurniakan kesempatan pada hari ini untuk kita bersama-sama kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Nuriha. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Julia, Puan Sofia, Puan Umi Saad. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan wa sahlan tuan-puan, Puan Yati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Hamidah. Masya-Allah, semoga dikurniakan rezeki yang berlimpah ruah. Waalaikumsalam Puan Tehna. Masya-Allah. Terima kasih Puan Tehnap ya. Tadi saya baru balik program. Saya dikabarkan daripada Puan Lina ada ada hajat daripada Puan Tehnap. Puan Tehnap hantar rambutan, keropok dan juga buah dukung buah dukung ke buah langsat. Alhamdulillah, sedap sangat. Sekali hadak tu makan banyak dah. Terima kasih berkongsi rezeki. Mudah-mudahan Puan Tehnap dikurniakan rezeki yang berlimpah ruah, dipermudahkan segala urusan insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Hamidah, Puan Rosyati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, semalam kita tak buat live sebab Ustaz berada di Sam Nurul Iman, Selayang Baru, program daripada pukul 8 sampai pukul 10 malam. Kemudian habis program tu kita terus ke Masjid Al-Firdaus Selayang Baru, program Jom Tidur Masjid. Sampailah ke pagi. Habis sampai lebih kurang pukul 10 gitu, kita gerak balik lah. Sampai rumah dalam tengah hari gitu. Jadi tak apa larat. Ingat petang tadi nak buat. Alhamdulillah, dah cas bateri dah. Dah berehat. Petang tadi kita dah berehat. Jadi malam ni kita nak ambil peluang bersama-sama dengan tuan-puan untuk kita belajar sama-sama. Ummi QNQ. Waalaikumsalam. Ustaz dan sahabat syurga. Puan Hana. Waalaikumsalam. User. Waalaikumsalam. Tak ada nama, kita panggil user lah. Tuan-puan yang dirahmati Allah, InsyaAllah sebentar lagi kita akan baca surah Al-Mulk sama-sama. Kemudian habis baca surah Al-Mulk, Ustaz nak buat aktiviti sikit. Kita nak belajar berkaitan dengan mak asli. Okay. Tapi sebelum kita belajar mak asli, sementara Ustaz baca Al-Mulk nanti, minta bantuan tuan-puan kita sharekan kita punya live mengaji ni di TikTok ni, share dekat kawan-kawan ya. Mudah-mudahan lebih ramai dapat manfaat. Kemudian bantu Ustaz untuk kita tekan like laju-laju. Kita capaikan like banyak-banyak sikit ya. Algoritma TikTok ni yang saya perasan bila banyak like, banyak share, jadi ramai yang kawan-kawan baru yang datang, yang dapat manfaat bersama insya-Allah. Puan Nazaria. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, jom tuan-puan yang dirahmati Allah, kita baca surah Al-Mulk sama-sama boleh? Tuan-puan dah bersedia ke? Kalau dah bersedia boleh cakap sedia Ustaz. Okey. Right. Rusnita. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tunggu komen tuan-puan. Kalau dah sedia kita mulakanlah. Okey, Puan Rusnita sedia. Puan Hamidah sedia Ustaz. Puan Nuriha sedia Ustaz. Puan Nazaria insya-Allah. Baik. Produra ke Produa ni? Sedia Ustaz. Baik, Puan Yati sedia. Puan Isha. Right. Puan Tehnap. Terima kasih Puan Tehnap.
Puan Oyen, Waalaikumsalam warahmatullahi. Alright. Jom kita mulakan sesi alunan bacaan surah Al-Mulk. Habis surah Al-Mulk, Ustaz nak buat perkongsian tajwid malam ni. InsyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kejap. Tuan-puan prefer Ustaz kongsikan skrin ataupun tuan-puan baca sendiri. Kalau Ustaz nak kongsikan skrin, Ustaz pusingkan kamera lah. Ataupun tuan-puan nak buka Quran sendiri. Mana yang lagi seronok? Kongsi skrin. Okey, baik. Right, jom Ustaz kongsikan skrin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قال
قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند
لكم ينصركم من دون الرحمن أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين قل أنا نذير مبين semula قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا
فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, selesai kita membacakan surah Al-Mulk malam ni. Dan untuk pengetahuan tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah bermula malam ni, saya nak bagi tahu yang mata yang memandang malam ni ada 100 orang. Ya, tuan-puan yang dirahmati Allah, bermula malam ni ustaz akan buat satu slot khas setiap malam. Cuma bergantung kepada masa ustaz. Kalau macam malam ni kan kalau macam malam esok lebih kurang sekitar jam 10 hingga 10.30 kita akan mulakan live. Kita akan mulakan dulu dengan bacaan surah Al-Mulk. Kemudian habis bacaan surah Al-Mulk, bermula malam ni kita akan mulakan huraian tajwid start daripada surah Fatihah. Ada tak yang berminat nak join? Kita buat kelas huraian tajwid. Cuba tuan-puan komen, ada tak yang nak join? Cakap ustaz nak join, tulis nak join kat situ. Kalau ramai yang berminat nak join, kita buat live setiap hari lah, menandakan ramai yang bersetuju. Waalaikumsalam Puan Yanti. Okay, Zaza nak join, Emma nak join, Puan Nuriha nak join. Okay, kita tunggu. Kalau lebih daripada 50 orang kita buat. Lagi Puan Sito Nuraida nak join, Puan Hasna RMZ nak join. Okey, insya-Allah nak join. Okey, baru ada 20 orang ni. Cukup 50 orang kita akan mulakan lah, insya-Allah. Bermula malam ni ustaz rasa macam nak buat kelas secara percuma je tuan-puan. Kita nak nanti tuan-puan sediakan satu buku khas yang mana kita akan mulakan huraian tajwid daripada surah Fatihah. Malam ni kita akan mulakan huraian tajwid daripada surah Fatihah. Daripada bismillah sampai waladdallin, apa hukum tajwid yang ada dalam ayat surah Fatihah. Kemudian habis hari ni, esok pula kita sambung surah Baqarah muka surat 2. Habis muka surat 2, sambung muka surat 3. Begitulah pada hari-hari yang seterusnya. Ramai yang nak join. Tak capai lagi 50 orang ni. Lagi. Komen lagi. Tuan-puan, alhamdulillah malam ni ada ramai mata yang memandang untuk belajar tajwid. Dan ustaz rasa terpanggil dan rasa tanggungjawab nak berkongsi ilmu tajwid dekat masyarakat. Dan alhamdulillah kita tengok daripada hari ke hari bila kita buat live, ramai yang sertai kelas Quran yang kita jalankan. Lebih kurang ada 100 lebih. Jadi tuan-puan, bermula malam ni insya-Allah kita akan belajar tajwid. Cuma nak join. Okey, baik, alhamdulillah ramai yang nak join. Terima kasih. Menghampiri 50 orang. Kita tunggu lagi. Cukup 50 orang, kita akan berkongsi berkaitan dengan ilmu tajwid. Insya-Allah. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah, terima kasih zaujah saya Amira Qurratul Ain berkongsi rezeki. Saya maklumkan dekat tuan-puan sekali lagi, bermula malam ni, mungkin ada yang baru masuk kan, sekitar jam 10 ke 10.30. Jadi kalau macam esok kan, kalau macam esok ada hari-hari yang seterusnya, dalam pukul 10 ke 10.30 tu tuan-puan boleh ready lah. Sebelum tidur tu kan kita baca surah Al-Mulk kalau tak larat. Kemudian nanti kita punya kelas, insya-Allah saya akan save dan saya akan letak dekat YT saya lah. Nanti kat ujung kelas saya bagi tahu. Mana kata kalau ada hari yang tuan-puan terlepas, yalah kadang-kadang kita sibuk kan.
nanti kita akan letak dekat YT lah. Alright. So insyaAllah kita akan mulakan. Puan Sarina nak join, Perodura nak join, Masya Allah. Terima kasih. Lek Puan Suryani. Oh iya ke? Cuba tuan-puan yang lain komen. Kita punya live ada sekat-sekat ke? Kalau ada sekat-sekat bagi tahu saya. Yang lain macam mana? Okey je. Okey, terima kasih Puan Umi, Puan Hamidah, terima kasih. Saya setuju setiap malam baca Al-Mulk. Insya-Allah. Kalau tuan-puan tak berkelapangan nak belajar tajwid, memadai baca Al-Mulk setiap malam sama dengan ustaz pun cantik dah. Sebab nak belajar tajwid ni dia kena ada satu dia punya semangat yang luar biasa. Sebab apa? Tajwid ni tak susah pun sebenarnya tuan-puan. Masyarakat kita dimomokkan belajar tajwid ni susah. Sebenarnya saya dah ada pelajar lebih daripada hampir 1,000 orang pelajar saya, online dan juga offline. Yang mula-mula majoriti mereka bagi tahu susah, tapi bila dah join, alhamdulillah sonok rupanya. Bila dah join rupanya tajwid ini sangat mudah. Jadi malam ni ada lebih 100 lebih yang memandang. InsyaAllah Ustaz akan mulakan sesi perkongsian. Ustaz setting jap dia punya ayat Quran dekat tab. Okay. Sementara tuan-puan bantu untuk share kita punya kelas dekat kawan-kawan. Bagi tahu kawan-kawan, kita kan ada grup mengaji, ada grup WhatsApp dengan kawan-kawan lain, yang sonok. Biar kelas mengaji kita ni, orang yang nak dekat dengan Quran, orang yang nak belajar Quran ni tepat pada orang yang betul lah, untuk kita kongsikan. InsyaAllah Ustaz rasa sangat teruja untuk berkongsi ilmu tajwid dekat tuan-puan. Okay. Sebelum kita belajar mulakan perkongsian tajwid, sekejap lagi kita berkenalan dulu. Apa maksud tajwid? Penting ke belajar tajwid? Kita akan mulakan insyaAllah. Sebelum tu tuan-puan share dulu. Sekarang ni kita dah ada 27 share dah. Okay, kita dah ada 27 share. Ada yang tanya, Ustaz tak buat waktu pagi ke? Pagi Ustaz ada buat live mengaji pagi-pagi. Tuan-puan, esok pagi kita akan buat live macam yang hari Jumaat yang lepas. Hari Jumaat ke? Betul. Esok pagi pukul 7.30 kita buat live juga. Itu surah, itu kita buat satu-satu dengan tadabbur sekali. Waalaikumsalam Aznil. Baik, tapi untuk bermula malam ni Ustaz tak ada tadabbur. Ustaz hanya fokus kepada huraian tajwid daripada satu ayat ke satu ayat. Ini Abang Fesi hari tu kan? Ya, betul. Masya Allah. Okey, jom kita belajar huraian tajwid. Okey, semua dah bersedia? Okey, kalau dah bersedia, cakap sedia Ustaz. Right. Dah ada 127 orang mata yang memandang. Terima kasih yang dah berkongsi, dah share live kita. Dah ada 32 share. Puan Umi sedia Ustaz. Tuan Aznil sedia Ustaz. Mirah Quratul Ain sedia. Muhammad Firdaus sedia. Masya Allah. Alright. Ramai dah bersedia ni. Dah ada 130 mata memandang. Jom bermula malam ni, insyaAllah kita tajdid niat, kita mulakan. Baik tuan-puan, jom kita berkenalan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami kefahaman dalam beragama, wa 'allimna ta'wil, dan juga kemahiran untuk mentakwil sesuatu perkara, wahdina ila siratikal mustaqim, dan ya Allah berikan kami petunjuk kepada jalan kebenaran. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam. Saya budak baru belajar. Tak apa, tak ada masalah. Sama-sama insya-Allah. Tuan-puan, sambil-sambil saya mengajar tajwid, tuan-puan bantu saya tekan link, tekan like banyak-banyak lah. Okey, baik. Jom kita berkenalan. Tuan-puan, apa yang dimaksudkan dengan tajwid? Tajwid, kalau saya tanya pelajar-pelajar saya yang lama sebelum dia mulakan kelas, mula-mula dulu saya tanya, ada yang kata tajwid ni adalah kita kena hafal maksud.
kena hafal huruf-huruf. Masya Allah, macam-macam jawapan lah. Jadi malam ni saya nak bagi tahu tuan-puan, tajwid yang sebenar-benarnya maksudnya adalah memperelokkan, mencantikkan, memperindahkan bacaan Al-Quran. Rakbai, waalaikumsalam Ustaz. Pagi saya pergi belajar di masjid. Saya lagi suka malam. Boleh, tak ada masalah. Kalau pagi pun kita buat live, malam pun kita buat live juga, insya-Allah. Jadi tuan-puan, itulah yang dimaksudkan dengan tajwid. Jadi tuan-puan, selama ni mungkin kita tak faham tajwid tu apa. Dan mungkin ada di kalangan kita semua dalam ni yang tak tahu pun tajwid tu apa. Ya. Jadi malam ni kita belajar. Maksud tajwid adalah mencantikkan, memperindahkan. Waalaikumsalam Puan Hasanah. Maaf ada kelas tadi. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Baik, itu maksud tajwid. Kemudian hukum mempelajari tajwid. Dalam ni mesti nak tahu kan, hukum mempelajari tajwid. Hukum mempelajari tajwid ada dua. Yang pertama, hukum mempelajari tajwid adalah fardu kifayah. Apa maksud fardu kifayah? Fardu kifayah maksudnya adalah kalau sebahagian daripada umat Islam dah pun belajar, maka sebahagian lain telah pun gugur dia punya kefarduan dia. Maksudnya contoh, tuan-puan duduk kat mana? Contoh tuan-puan duduk dekat taman, contoh dekat taman tu, contoh kita letaklah taman tu namanya Taman Budiman. Waalaikumsalam Puan Saripah, Puan Ani. Contoh puan duduk dekat Taman Budiman. Jadi dalam Taman Budiman tu puan seorang je yang belajar tajwid. Bila puan seorang sahaja yang belajar tajwid, maka orang lain yang duduk dalam taman tu telah gugur kefarduannya untuk belajar tajwid. Itu hukum pertama. Tetapi nak baca Al-Quran, dia bertukar hukum dia menjadi fardu ain. Fardu ain ni apa? Fardu ain ni adalah wajib ke atas setiap Muslim, setiap orang yang beragama Islam, yang mukallaf, yang dah pun baligh, wajib mempelajari membaca Al-Quran dengan bertajwid. Maksudnya, nak tak nak, suka ataupun tak suka, kita wajib belajar tajwid. Kerana kalau tak belajar tajwid, macam mana kita nak baca dengan bertajwid? Jadi tuan-puan, ada mungkin dalam ni bosan lah belajar tajwid. InsyaAllah, walaupun perkara tu bosan, dan alhamdulillah InsyaAllah bermula malam ni Ustaz akan jadikan kebosanan itu menjadi kemenarikan. Menjadi menarik lah, insyaAllah. Itu dua benda perkongsian awal. Tajwid itu adalah mempercantikkan, memperindahkan, memperelokkan. Kemudian hukum tadi kita dah kongsi dua hukum. Kemudian mesti dalamnya ada yang tanya, Ustaz, ada tak dalil yang memberitahu kita wajibnya belajar tajwid ni? Ada dua. Ada dua dalil daripada Al-Quran dan juga hadis yang menyatakan kefarduan membaca dengan bertajwid. Mempelajari tajwid adalah satu kewajipan dan juga kelebihan belajar tajwid. Pertama, dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim warattilil qur'ana tartilah, dan bacalah Quran dengan tartil. Istilah tartil itu dijelaskan lagi adalah dengan bertajwid. Kemudian dalam hadis, Nabi SAW menyebut bahawa khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Terbaik di kalangan kamu, siapa dia? Orang yang belajar Al-Quran, dan orang yang mengajarkannya. Orang yang mengajar Al-Quran dan orang yang mengajarkannya. Orang yang belajar, maknanya orang yang belajar. Khairukum man ta'allama al-Quran. Siapa yang belajar Quran? Macam malam ni tuan-puan nak belajar Quran. Tajwid ni adalah sebahagian daripada ilmu Quran. Dan wa'allamah.
orang yang mempelajari, orang yang mengajarkan Al-Quran. Dua-dua golongan ini menjadi orang yang terbaik di sisi Allah mudah-mudahan. Kalau kita tak mampu mengajar Quran, kita tak ada kemahiran, kita tak ada kekuatan nak mengajar Quran, kita jadilah pelajar. Kita mendengar, kita belajar, carilah guru mana-mana pun belajar Quran. Boleh? Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah tuan-puan, itu sebab sedikit pengenalan daripada tajwid. Nah, dalam ni tadi ada yang kata, Ustaz, takut dengar tajwid je takut Ustaz. InsyaAllah malam ni Ustaz akan jadikan tajwid ni satu benda yang seronok, satu benda yang happy, satu benda yang akan menjadikan tuan-puan ternanti-nanti bila lagi agak-agaknya Ustaz nak buat live. InsyaAllah mudah-mudahan lah Allah menggerakkan hati dan mencampakkan rasa seronok, rasa nikmat je belajar Quran. Boleh tuan-puan? Tak sabar nak belajar. Itulah 3 benda tadi kita dah kongsi. Waalaikumsalam Ahmad Ali. Masya Allah ramai dah. Terima kasih yang dah share. Dah ada 42 share lah. Dan juga dah ada 11,000 like. Tuan-puan sambil-sambil dengar kita punya perkongsian tajwid, tuan-puan bantu saya tekan tab like laju-laju. Boleh? Alright. Okey, jom kita mulakan. Saya kongsikan skrin Suratul Fatihah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-puan, bermula malam ni lah. Kalau malam ni tak sempat, tuan-puan esok pergilah beli buku ke apa kan. Sebab insyaAllah kalau saya dah mulakan berkongsian tajwid, saya tak akan berhenti. Maksudnya apa? Kalau bermula malam ni kita dah start surah Fatihah, esok kita surah Fatihah muka surat pertama. Esok pula kita masuk muka surat kedua. Esok muka surat ketiga. InsyaAllah sampailah habis 30 juzuk Quran. Jadi mudah-mudahan tuan-puan kita diberikan kekuatan, diberikan semangat yang luar biasa untuk mendalami ilmu Quran. Jom kita mulakan Suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ayat pertama Suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hukum tajwid yang ado-ado kat sini. Alright. Kita gunakan warna kuning macam biasalah. Warna kuning dia punya tulisannya nampak lebih jelas. Tapi kalau tak berapa jelas, tuan-puan maklum kat saya lah. Okay. Saya terpaksa sengitkan skrin sebab saya kidal left handed. Jadi gitulah. Terima kasih yang berkongsi rezeki. Nanti ada rezeki lebih, sahabat kita dah berkongsi rezeki, nanti Ustaz beli stand lah. Macam sekarang ni tak sempat lagi nak beli, nanti ada masa lapang Ustaz beli stand, senang sikit. Sekarang ni tuan-puan kalau tengok goyang-goyang kan, tak maaf lah ya. Okay, kita mulakan Bismillah. Baik tuan-puan, pada ayat pertama Suratul Fatihah kita berjumpa dengan kalimah Allah. Okay, kita berjumpa dengan kalimah Allah. Bila kita berjumpa dengan kalimah Allah, dia bawa mai sifat. Kalau ingat lagi tuan-puan, kita berkongsi baru-baru ni berkaitan dengan kalimah Allah. Kalimah Allah, nama hukum yang terlibat di sini, nama dia adalah lafzul jalalah. Okay. So tuan-puan, kalau baca Quran jumpa je kalimah Allah, maka nama hukum yang terlibat adalah lafzul jalalah. Ni sebutan dia, lafzul jalalah. Apa maksud lafzul jalalah? Maksud lafzul jalalah adalah kalimah, lafaz yang agung, lafaz yang mulia, yang khusus hanya kepada kalimah Allah. Ya, dan pada hukum lafzul jalalah dia punya cara bacaan sendiri, yang mana ada masa kita baca tebal, ada masa kita baca nipis. So kalimah Allah yang ini kita baca dengan nipis ke tebal, kita kena tengok huruf sebelumnya. Okay, kalimah Allah, cuba kita lihat huruf sebelumnya. Kita letakkan anak panah, kita gerakkan di belakang. Huruf sebelum kalimah Allah adalah huruf mim.
Cuba tengok baris pada huruf mim, baris apa? Baris bawah. Bila mana baris bawah, maka kita baca tebal ke nipis? Cuba tuan-puan komen. Bila sebelum kalimah Allah kita jumpa dengan huruf yang berbaris bawah, kita baca tebal ke nipis? Ada yang kata tebal, ada yang kata nipis. Terima kasih sahabat-sahabat yang komen. Maka di sini tuan-puan, jawapannya adalah kita baca dengan nipis. Kenapa baca dengan nipis? Sebab sebelum kalimah Allah terdapat padanya baris kasrah. Terdapat padanya baris kasrah. Terima kasih tuan-puan yang bantu yang respon kepada soalan kita. Maka bacaan nipis adalah Bismillah. Okay. Untuk kalimah Allah ada dua benda kita kena buat. Pertama tadi, kita kena baca tebal atau nipis. Yang kedua, panjang 2 harakat. Bila jumpa je dengan kalimah Allah, dua benda ni kita kena perhatikan. Sama ada kalimah Allah ni kita baca tebal atau nipis. Dan yang kedua, panjangkan bacaan 2 harakat. Kita tak boleh baca macam ni Ni contoh yang salah. Bismillahirrahman. Itu salah. Yang betulnya adalah kita kena baca panjang 2 harakat sekurang-kurangnya. Bismillahirrahmanirrahim. 2 harakat gitu. Barulah betul. Boleh? Dapat? Okey, selesai. So kat sini 2 harakat. Okey, baca. Jawapannya adalah baca nipis. Tak apa, hari ni kita baru memula kan. Salah tu biasa. Baik, bismillah baca dengan nipis. Terima kasih yang dah tekan button like. Dah ada 13,000 like dah. Sambil-sambil tuan-puan belajar mengaji, tuan-puan bantu saya untuk kita capai 20,000 yang pertama untuk like malam ni, insya-Allah. Okey. Terima kasih Tuan Adam Muhammad berkongsi rezeki. Baik tuan-puan, kita sambung lagi huraian tajwid seterusnya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kat sini pula apa hukum tajwid yang terlibat? Kat sini kita jumpa dengan alif lam tidak berbaris. Okey, alif lam ni tak ada baris. Kemudian selepasnya. Terima kasih Amira Quratul Ain. Bagi Ustaz Durian, masya-Allah. Kalau durian betul tu sedap tu. Bismillahir. Okey, alif lam tak ada baris, bertemu selepasnya huruf bertanda sabdu. Maka di sini tuan-puan, kita jumpa dengan Cikgu Arab. Masya-Allah. Masya-Allah. Kita punya Tok Guru ni, terima kasih berkongsi rezeki. Baik. Bismillahir. Kat sini tuan-puan, kita jumpa dengan alif lam. Alif lam apa? Alif lam syamsiah. Terima kasih tuan-puan yang respon juga jawapan. Parakia Ahmad Ali. Okey, Puan Hasnah. Okey, ada lagi tak? Fida Farida. Terima kasih respon kepada soalan yang kita berikan. So kat sini kita jumpa dengan alif lam syamsiah. Bismillahir. Alif lam syamsiah. Terima kasih Puan Hasnia. Alif lam syamsiah peranannya adalah menekankan sebutan. Mana kata tuan-puan, kita kalau jumpa begini, mana-mana tempat yang ada alif lam syamsiah, kita kena baca dengan tekankan sebutan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian seterusnya rahma. Jumpa dengan ha pedas. Ni istilah yang Ustaz gunakan. Sebab apa gunakan istilah ha pedas? Sebab kita nak pastikan sebutan ha ini dinipiskan dan berangin. Dan pastikan jangan sampai terlantun. Ada kala kita baca kat sini, kita terlantun, salah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu salah. Yang betul macam mana?
Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati bacaan kat sini. Kemudian tuan-puan, kat sini kita baca nipis lah untuk ha pedas. Okey, dan beranginkan dia, hamaskan dia. Waalaikumsalam. Lins, boleh saya tahu kenapa lafzul jalalah tu hanya bersabdu? Hanya bersabdu. Bismillah. Kejap. Kita tengok kat sini dalam surah Fat. Okey, baik. Terima kasih Puan Lins Shop. Boleh saya tahu kenapa lafzul jalalah tu hanya bersabdu? Okey. Jawapannya adalah sebab font yang digunakan. Kalau dalam Quran betul, kalimah Allahnya tak ada sabdu. Tapi dalam kita punya apps yang kita gunakan ni, dia tak dapat baca kita punya tulisan dengan betul, jadi dia tambah sabdu. Jadi tuan-puan kita abaikannya. Terima kasih Puan Lin kerana peka. Ustaz pun hampir-hampir tak perasan. So apa kita nak buat? Kita padam dia. Okey, ini tak ada kaitan Okey, Ustaz padam dia. Bismillahir. So sabdu dengan baris atas tu tak ada. So abaikan. Terima kasih Puan Lin atas keprihatinannya. Okey, baik, kita sambung lagi. Sebab font yang digunakan dalam software ni, dia dah sediakan hanya guna font ni je, tak boleh tukar. Direct Bazaar pakai apps apa ni Ustaz? Guna Notes. Apa nama Ustaz lupa. Cuma kalau kita beli tab ni kan, Ustaz gunakan Samsung S8. Tab Samsung S8. Bila kita beli ni, dia dah ada sendiri dah. Dia punya apps ni, gambar gini. Okey. Dah ada gambar gini dah. Maknanya ni memang khas Samsung punya apps lah yang dah disediakan. Okey, boleh? Baik, kita sambung lagi seterusnya. Baik. Selain sifat hamas, apa lagi sifatnya? Cukuplah Ustaz kongsikan satu-satu je. Kita boleh nak kongsi banyak-banyak, cuma nanti kesian kawan-kawan yang baru nak berkenalan. Cukup sekadar kita sebut hamas, bacaan nipis. Terima kasih Puan Lin. Okay, baik, kita sambung lagi. Ustaz hari ni berkongsi tajwid yang umum sahaja, yang asas. Kita tak ada pergi dengan lebih mendalam. Sebab apa? Yang penting kita kenal dulu yang asas dulu. Baik, kemudian tuan-puan, terima kasih yang dah tekan button like. Dah ada 16,000 like dah. Alhamdulillah, kita cuba capai ke 20,000 like. Kita sambung seterusnya. Dalam Quran, pernah tak kita jumpa dengan alif kecil? Terima kasih, sama-sama. Banyak kali kita jumpa dengan alif kecil. Alif kecil ini adalah sebahagian daripada hukum mad asli. Sebahagian hukum mad asli. Nama dia adalah alif saghir. Nama dia alif saghir lah. Ni ada nama dia alif kecil. Dalam bahasa Melayu kita panggil alif kecil. Dalam bahasa Arab kita panggil alif saghir. Hukum dia adalah mad asli. Baca panjang berapa harakat? 2 harakat. Boleh? Dapat? Okey. So setakat ni dulu. Boleh faham? Dapat? Kita baca Ustaz baca dengan tajuk yang telah pun kita keluarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, terima kasih Puan Jamilah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tuan-puan, yang seterusnya. Nir. Apakah hukum tajuk yang terlibat? Terima kasih yang dah tekan button like. Dah ada 17,000 like dah. Alhamdulillah. Dah ada 200 mata yang memandang. Terima kasih tuan-puan yang sudi mendengar perkongsian Ustaz. Mudah-mudahan jatuh cinta dengan tajwid dan Al-Quran. Mudah-mudahan. Baik. Kita sambung lagi seterusnya. Alif lam tidak berbaris. Bertemu di hadapannya huruf
bertanda sabdu. Yang ini sama stepnya macam di hadapan tadi. Ya, betul. Jawapannya adalah alif lam syamsiah. Ada juga tadi yang jawab idgham syamsi. Ada dua nama kalau tuan-puan kata idgham syamsi pun betul, alif lam syamsiah pun betul. So kat sini macam Ustaz sebut tadi, bacaannya adalah kita kena tekankan sebutan. Bismillahirrahmanirrahim. Kena tekan. Kita tak boleh baca Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan tu kurang tepat. Dia kena tekan Rahmanir. Okay, kena tekankan sebutan Nirrahim. Kemudian di penghujung ayat, di penghujung ayat yang pertama, pastikan tuan-puan kita jumpa ha pedas sekali lagi. So ha pedas tadi sifatnya nipis. Maka jangan kita baca rahim. Nanti tertukar dengan huruf ha. Ha simpul, salah. Jangan rahim, baca nipiskan rahim. Nipiskan sebutan. Di sini tuan-puan kita jumpa dengan Ustaz bulatkan kat sini. Adakah dia mat asli? Dia mat asli kalau kita wasal. Contoh, nafas tuan-puan panjang. Perkara ni seringkali berlaku dalam bulan Ramadan lah, dalam solat tarawih. Biasanya imam kalau dia nak laju, dia wasal je. Wasal ni maksudnya baca sambung-sambung. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau sambung-sambung, dia jadi mat asli. Hukum tajwid ni unik tuan-puan. Kalau keadaan kita sambung, dia jadi hukum lain. Kalau berhenti, jadi hukum lain. Terima kasih Puan Ani, Wan. Okay, maka jawapan kat sini adalah ma'arid li sukun. Puan Jamilah, sama ke Ustaz idgham syamsi bi gunnah dan alif lam syamsiah? Sama. Idgham syamsi. Waalaikumsalam Puan Siti Aisyah. Baik, kita sambung lagi. Maka di sini jawapannya adalah mad arid lisukun. Alif lam syamsiah nama lainnya adalah idgham syamsi. Boleh? Terima kasih yang dapat tekan button like. Kita menghampiri 20,000 like. Alhamdulillah. Baik. Kat sini ma'arid lisukun. Ma'arid lisukun, berapa harakat yang kita boleh baca? Kat sini ada 3 wajah. Ada 3 cara bacaan dia. Kalau nafas kita pendek, boleh baca 2 harakat saja. Kalau nafas panjang sikit, baca 4 harakat. Kalau nafas lagi panjang, bacalah 6 harakat. Ustaz bagi contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu 2 harakat lah. Okay, kita bagi 4 harakat pula, panjang sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Itu 4 harakat. Kita bagi 6 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau nafas panjang, tafadhal. Boleh baca 6 harakat. Okey, setakat tu dapat dah. Alhamdulillah, hari ni kita dah dapat khurai hukum tajwid ayat pertama. Ni surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah hukum tajwid yang asas yang kita perlu tahu dan nak baca dia macam mana. Kalau tengok tadi di permulaan kita baca nipis millah dan baca 2 harakat, kemudian kena tekan hir alif lam syamsiah, ma kena panjang 2 harakat, nir alif lam syamsiah kena tekan lagi sekali, rahim ha baca nipis, kemudian panjang hujung ma'arid li sukun, boleh baca 2, boleh baca 4 dan boleh baca 6 harakat. Dapat? Baik, seterusnya terima kasih. Masya-Allah, kita dah capai 21,000 like. Alhamdulillah, terima kasih
Yang tuan-puan, terima kasih Puan Norizan berkongsi rezeki. Ustaz, adakah pada lafaz Allah ada hukum alif lam? Tadi saya dah jelaskan kat sini, lafaz Allah hukumnya adalah lafzul jalalah. Lafzul jalalah adalah sebahagian daripada hukum alif lam juga. Cuma dia hanya, kalau kalimah Allah khusus, hukum dia hanya pada kalimah Allah. Boleh? Puan Sadipa, ya faham. Alhamdulillah. Jom kita masuk ayat yang kedua suratul Fatihah. Okey. Tuan-puan boleh lagi tak ni? Boleh pergi lagi tak? Cuba tuan-puan komen. Boleh Ustaz? Okey. Kalau tuan-puan komen boleh, kita sambung lagi. Sebabnya dah pukul 11 lebih dah ni. Kita pergi mana yang boleh. Kalau tuan-puan kata Ustaz, cukuplah sampai berapa ayat je. Kalau tuan-puan larat sampai pagi, tak adalah sampai pagi. Kita cuba pergi mana yang boleh. Kalau kata tak habis, hari ni kita sambung esok lah. Pertanyaan tak jawab lagi. Panji hitam jawab, tanya apa tu? Ustaz, saya punya apa tu? Cuba Panji hitam tanya lagi soalan sekali lagi. Sebab kita punya kawan-kawan nama yang tanya soalan. Okay. Puan Lin, maksudnya tidak boleh termasuk kategori alif lam samsiah. Tak ada. Alif lam samsiah, dia adalah samsiah selain daripada kalimah Allah. Kalimah Allah, dia punya hukumnya adalah lafzul jalalah. Okey, dapat Okey, oleh kerana ramai lagi yang nak sambung belajar, kita masuk ayat yang kedua. Okey. Kita sambung ayat kedua suratul Fatihah. Di permulaan ayat, Alhamdu. Kalau tanpa ingat lagi, kita ada berbincang baru-baru ni. Okey, Panji hitam, huruf ha pedas tu nak sebut nak kena sengih ke Ustaz? Panji hitam tadi tanya soalan ni. Minta maaf Ustaz tak perasan. Okey, Ustaz bagi tahu ha pedas. Ha pedas dia bacaannya begini. Ha pedas ni kalau kita belajar makharijul huruf, sebutan dia berada di bahagian tekak, di bahagian halkum. Okey, kedudukan dia berada di tengah-tengah. Bila nak sebut ha pedas, maka kita akan menyempitkan ruang rongga angin pada huruf ha. Ha. Dia bukan ha. Kalau ha lain lah. Dia kena buka mulut. Ha. Ha. Dengar tak? Dan kalau tuan-puan perasan, bila kita sebut ha pedas, dia yang keluar dulu adalah angin. Baru sebutan tu keluar. Ha. Ha. Kalau tak percaya, tuan-puan letakkan tapak tangan di depan, kemudian sebut ha. Ha. Ada angin dulu yang keluar, barulah sebetul ha. Maksudnya apa? Menyempitkan ruang rongga angin. Terima kasih Hijrah. Menyempitkan ruang rongga angin daripada bahagian halkum bila menyebut huruf ha pedas. Beza dengan ha simpul. Kalau ha simpul dilepaskan terus angin. Ha, hi, hu. Itu beza. Okey, kalau ha pedas, ha. Gitu. Boleh? Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Ustaz minta izin minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan terjawab soalan. Ya, kena tekan sambil keluarkan angin. Gitu. Ha pedas dari bawah. Ha pedas dari bawah, hi. Tapi jangan sengih sangat. Dia sekadarnya sahaja. Hi. Semua huruf, saya bagi tahu Panji hitam dan semua sahabat-sahabat lain, semua huruf yang berbaris bawah, kita akan dia punya sebutannya seakan-akan nak senyum. Contoh, huruf hamzah, a, baris bawah i, ba, bi, ta, ti. Semua huruf yang berbaris bawah seakan-akan kita nak senyum. Semua huruf berbaris atas, kita buka mulut. A, ba, ta, sa. Tak semualah, ada huruf yang tutup.
Kalau atas, bawah dan semua huruf yang berbaris depan, kita akan muncung mulut. U, bu, tu, thu, ju, sampailah huruf ya, yu, semua yang muncung mulut. Boleh? Dapat? Ini benda basic yang kita kena faham lah. Okey, terjawab soalan Panji Hitam? Terima kasih kerana bertanya. Jom kita sambung ayat yang kedua. Tuan-puan, kita cuba capai 30,000 like yang seterusnya. Okey, sambil-sambil kita belajar tu, tuan-puan bantu saya. Mudah-mudahan kita punya kelas mengaji mendapat sambutan dekat kawan-kawan lain. Baik, walaupun dah tengah malam ni, tapi cubalah kita kongsi sikit-sikit. Baik, ayat yang kedua. Alhamdulillah. Alhamdu. Tuan-puan, kita nak baca baris atas ke baris bawah ke baris depan? Ustaz, dah tentulah kita baca baris atas. Alhamdu. Takkanlah kita nak baca baris bawah atau baris depan. Okey. Baik. Pertanyaan saya, kenapa kena baca baris atas? Yelah, daripada kecil saya dengar Ustaz, siapa pun baca surah Fatihah ayat kedua ni mesti alhamdu. Mana ada orang baca ilhamdu ataupun ulhamdu? So kalau pertanyaan ditanya oleh orang yang tak tahu pasal tajwid, ataupun dia hanya belajar dengan mendengar orang baca, jadi macam mana nak jawab? Jadi tuan-puan, malam ni saya bagi tahu rahsia bagi tahu jawapan kalau ada orang tanya kenapa di sini kita baca baris atas. Ke boleh je baca baris bawah atau baca baris depan? Kalau ada orang yang tak tahu, kita kena terangkan. Jawapannya adalah kat sini tuan-puan, kita jumpa dengan satu hukum. Sebelum ni saya dah kongsikan juga. Kita jumpa dengan hukum hamzah wasal. Kita jumpa dengan hukum hamzah wasal. Kat sini hukum hamzah wasal ataupun alif wasal. Dia ada dua nama. Kalau tuan-puan kata alif wasal pun betul, hamzah wasal pun betul. Terima kasih tuan-puan, dah 25,000 like dah. Kita cuba capai sikit lagi ke 30,000 like pula. Okey, ini adalah kategori hamzah wasal yang ada alif lam. Kalau tuan-puan kita jumpa kat sini di permulaan ayat, mana-mana tempat dalam Quran di permulaan ayat tak ada baris. So, kalau dalam kalimah tersebut ada alif dengan lam, automatik secara langsung kita baca baris atas terus. Tak payah fikir dah nak baca nak kena tengok huruf ketiga ke, tak payah. Kalau kalimah tu ada baris atas terus, kalau kalimah tu ada alif dengan lam, kalimah tersebut ada alif dengan lam, automatik kita baca terus baris atas dengan alhamdu. Boleh? Dapat? Dan kat sini bila mana hamzah wasal dah ambil alih hukum kat sini, maka alif lam qamariyah tak adalah. Sebab alif lam qamariyah mestilah alif lam yang mana alif tu tak ada baris. Kalau kat sini menjadi hamzah wasal, maka alif tu telah pun hidup menjadi baris atas. Ustaz, saya nak hidupkan juga alif lam qamariyah tu, ada tak cara lain? Ni kadang-kadang orang tanya soalan di luar kotak. Boleh. Jawapannya adalah kita sambung daripada ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau tuan-puan sambung daripada ayat pertama, maka adalah alif lam qamariyah. Tapi kalau tak sambung, kita mulakan ayat, maka hukum yang terlibat adalah hamzah wasal. Itulah menariknya hukum tajwid. Kalau berhenti jadi hukum lain, kalau sambung jadi hukum lain. Mudah-mudahan tuan-puan boleh cuba faham sikit-sikit, insyaAllah. Waalaikumsalam Puan Siti Mariam. Baik, kita sambung tajwid yang berikutnya. Hamdu. Mim sukun jumpa dengan huruf dal. Okey. Mim sukun jumpa dengan huruf dal. Kat sini tuan-puan, kita jumpa dengan hukum apa pula? Kat sini kita jumpa, Waalaikumsalam Kak Long, ahlan wa sahlan.
Kat sini pula kita jumpa dengan izhar. Okey. Semua huruf dalam Quran yang bertanda sukun pada huruf mim. Ni formula Ustaz nak bagi tahu semua malam ni. Sebab malam ni malam pertama, mungkin kalau tuan-puan baru pertama kali berkenalan dengan tajwid, dia agak pening-pening sikit, tak apa. Yang penting lepas ni tuan-puan istiqamah. Maka kat sini tuan-puan, kalau jumpa huruf mim yang bertanda sukun, maka title yang duk ada kat dia adalah izhar. Okey, adalah izhar. Kemudian mim sukun, kalau dia jumpa selain daripada mim dan juga ba, mana kata mim sukun ni depan dia siapa? Kalau depan dia ni bukan mim dan ba, maka dia akan jadi izhar syafa'i. Puan Hana, waalaikumsalam. Syafawi. Terima kasih Puan Nurhayati berkongsi rezeki. Mudah-mudahan Allah lipat gandakan lagi rezeki tuan-puan. Baik, terima kasih dah 27,000 like dah. Kita cuba capai lagi yang ke 30,000 like. Sikit lagi. Okey, sama-sama kita mengaji tajwid. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdu izhar syafawi. Baca macam mana? Kita baca dengan jelas. Alhamdu. Baca dengan jelas. Boleh? Dapat? Alhamdu. Baca dengan jelas. Alright. Sebab apa? Izhar ni adalah jelas, nyata dan terang. Okey, jelas, nyata dan terang. Baca dengan jelas. Alhamdu. Kemudian sambungan seterusnya. Alhamdu. Ni kat sini font kat sini pula baris bawah tak ada. Pening lah font ni. Baris bawah tak ada pula untuk apa? Untuk lillah ni. Ustaz tambah lah patutnya ada baris bawah kat sini. Dia hilangkan pula. Alhamdulillahi. Tuan-puan, kita jumpa kalimah Allah buat kali keduanya pada surah Fatihah. Kalau tadi di awal ayat kan, Bismillah. Kemudian ayat kedua, Alhamdulillah. Kali kedua jumpa kalimah Allah. Okey, maka kat sini pula kita kena baca tebal ke nipis. Kalau tuan-puan ingat lagi, kita back jap. Okey, Ustaz ada kongsikan baru-baru ni pada surah Al-Hujurat, tak silap Ustaz ada kongsikan berkaitan dengan formula lafzul jalalah. Ni dia. Okey. Kalau tuan-puan yang baru join malam ni, boleh screenshot. Ambil siap-siap. Okey, ini 5 formula kalau jumpa dengan kalimah Allah, nak baca tebal ke nak baca nipis. Kalau tadi yang kita baca Bismillah tadi, ayat pertama surah Fatihah, Bismillah, kalimah Allah sebelumnya baris bawah. Dia kategori mana? Kategori mana? Tuan-puan cuba komen. Kategori pertama ke, kedua ke, 3, 4 atau 5. Untuk ayat pertama tadi, Bismillah. Cuba tuan-puan komen. Kategori pertama ke, tulis nombor cukup dah. 1, 2, 3, 4. Waalaikumsalam. Umi, ahlan wa sahlan. Tadi kan Bismillah ayat pertama tadi. Okey. Wallah, baca Wallah, yuhyillah. Masya Allah. Terima kasih tuan-puan. Masya Allah, cepat pandai semua ni. Baru pertama kali join. Masing-masing pandai dah. Tahniah tuan-puan. Waalaikumsalam Puan Ros. Okey, jawapannya adalah yuhyillah. Baca dengan nipis sebab kalimah Allah sebelumnya baris bawah. Kemudian keadaan pada ayat kedua tadi, Alhamdulillah. So daripada kategori pertama. Terima kasih tuan-puan yang dah respon. Encik Rahman, terima kasih berkongsi rezeki. Subhanallah, mudah-mudahan berkat rezekinya. Baik, ayat 1 kategori 1 sampai kategori kelima. Pada Bismillah, pada ayat kedua, Alhamdulillah. Alhamdulillah tu kategori mana? 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang ni tuan-puan cuba komen pula. Kategori kelima ke, keempat ke, ketiga ke, kedua ataupun yang pertama. Cuba tuan-puan komen. Muaizah 4, Fida 4. Okey, 4. Terima kasih. 1, 2, 3, 4, 5. Alhamdulillah. Okey, dah 15 orang dah komen.
Okey, dapat. Okey, terima kasih respon diberikan. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. So jawapannya adalah jawapannya adalah kategori yang keempat. Tahniah. Alhamdulillah, kita berikan tepukan dekat kawan-kawan yang berjaya jawab. Alhamdulillah. Baca dengan apa kalau kategori keempat ni? Baca dengan nipis. Okey, kita kembali dekat ayat tadi. Minta maaf tuan-puan kalau ada yang tanya soalan, kena tanya lagi sekali sebab komen tuan-puan laju sangat. Jadi tak sempat. Ada sahabat kita tanya tadi, Ustaz, kalimah Allah ni kan tak ada huruf mad. Kenapa kena baca panjang? Sebab kalimah Allah ni adalah kalimah yang khusus. Sebab tu tadi Ustaz bagi tahu kalimah Allah ada dua benda kita kena buat. Pertama, bila jumpa je kalimah Allah, kita kena tentukan nak baca tebal atau nak baca nipis. Dan kalimah Allah juga kena baca panjang 2 harakat. Kalau Quran lama dulu, dia ada alif kecil. Ni lah, ada alif kecil. Kalau kalimah yang sekarang yang betul, tak ada dah. Bismillah, tak ada dah alif. Sebab kita guna font ni, guna font dalam apps ni, jadi dia keluarkan alif kecil. Yang sebenar-benarnya tak ada dah ni. Untuk Quran Rasam Osmani yang terbaru telah dikemas kini, kita tengok ni tak ada dah alif kecil ke atas. Semua kalimah Allah kena tentukan tebal ke nipis dan kena baca panjang 2 harakat. Itu jawapan kepada soalan yang tuan-puan tanya. Ya, dia kalimah Allah ni ada kalimah khas ataupun kalimah istimewa yang dia punya sifat, ada dia punya hukum dia sendiri. Tebal atau nipis dan baca panjang 2 harakat. Boleh? Mudah-mudahan terjawab soalan tuan-puan yang bertanya. Baik, kita kembali kepada ayat kedua tadi. Lillahi. Terima kasih tuan-puan, dah 30,000 like dah. Alhamdulillah. Terima kasih yang tekan like laju-laju walaupun dah malam dah, ngantuk-ngantuk ni kan. Terima kasih. Alhamdulillah. Sebab tuan-puan tekan like laju-laju tu, dah 30,000 like dah, kita punya mata yang memandang malam ni pun dah capai 265 dah. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, kita sambung lagi. Lillahi. Tadi tuan-puan jawab apa? Kategori keempat. Kategori keempat adalah kategori di mana kita baca nipis. So, terima kasih Puan Norizan. Masya Allah. Okey, kenapa kita baca nipis, Ustaz? Persoalannya. Sebab dalam kalimah Allah itu sendiri ada baris kasrah. Lillah. Cuba tengok, saya bulatkan di sini ya. Ada baris kasrah. Baris kasrah dalam bahasa Melayu kita panggil baris bawah. Lillah. Sebab itulah kita baca nipis. Ada sahabat-sahabat kita yang mengaji, dia keliru. Dia baca lillah, alhamdulillah. Pada ayat lain lah, kalau surah Fatihah tak ada masalah. Pada ayat lain yang tak biasa baca, bila jumpa kalimah Allah dia jadi pening. Kategori mana ya? Jadi pening. Lillah. Lillahi. Boleh? Kita baca dengan nipiskan kalimah Allah dan baca panjang 2 harakat. Jangan lupa 2 harakat di sini. Alhamdulillahi. Boleh? Dapat? Okey. Kena tulis dulu lafzul jalalah. Nanti tuan-puan nak buat nota, tak ada pula hukum dia. Lafzul jalalah. Tuan-puan kalau ada tanya soalan, Ustaz akan jawab soalan yang bersifat umum dulu. Sebab Ustaz hanya nak fokus untuk kelas tajwid yang ini. Ustaz nak ajar benda basic dulu. Kalau tuan-puan tanya berkaitan dengan sifat huruf yang lebih berat-berat tu, bukan Ustaz tak nak ajar, tapi kita nak meraihkan kawan-kawan yang baru nak berkenalan dengan tajwid. Kalau kita banyak sangat menjawab soalan yang di luar daripada fokus kita, nanti kesian kawan-kawan yang baru nak belajar. Boleh? Minta maaf kalau Ustaz tak jawab soalan-soalan yang soalan tu dia bukan tak penting, cuma yang lagi penting kita kenal dulu yang asas. Boleh? Baik, Ustaz boleh ulang ke hamzah wasal? Boleh, tak ada masalah.
Baik, terima kasih dah 32,000 like dah. Hampir 300 mata memandang. Subhanallah. Capai 300 dah. Alhamdulillah. Baik tuan-puan, kita pergi ke 40,000 like pula. Boleh? Ustaz ulang balik Hamzah wasal tadi, nak bagi jelas dekat tuan-puan yang baru nak jumpa berkenalan. Okey, kalau kita tengok pada kalimah Allah ni, pada alhamdu ni mana ada baris? Asalnya kita tengok dalam Quran alhamdu tak ada baris. Bila tak ada baris, macam mana kita nak tentukan sama ada kita baca baris atas, baris bawah atau baris depan? Jawapannya adalah kita tentukan dengan menggunakan hukum hamzah wasal. Hamzah wasal yang mana satu Ustaz? Ni yang ada alif kepala sad ni. Ni hamzah wasal ni. Boleh? Maka hamzah wasal dia ada 3 step. Ustaz dah kongsikan juga sebelum ni, ada 3 step. Ustaz share lagi lah skrin tu. Nak bagi kawan-kawan yang baru masuk ambil manfaat daripada perkongsian. Ustaz ada kongsikan baru ni di Jumaat yang lalu. Ni 3 formula hamzah wasal. Tolong screenshot. Nanti next class bolehlah guna pakai. Okay, hamzah wasal ada 3 step. Yang pertama, kalau kalimah tersebut ada alif dengan lam, macam tadilah alhamdu kan ada alif dengan lam, maka baca baris atas. Ni formula pertama. Okay, tadi alhamdu adalah kategori pertama lah. Kemudian yang kedua, kalau tak ada alif lam, dia ada alif je, ada hamzah wasal sahaja, lamnya tak ada. Tengok baris huruf ketiga. Sama ada baris atas atau baris bawah untuk huruf ketiga ni, maka baca baris bawah. Boleh? Dan kategori ketiga, tak ada alif lam. Tak ada alif lam jugalah, sama macam yang kedua ni. Tengok baris ketiga juga, kalau baris depan, maka baca baris depan. Boleh? So, secara ringkasnya, kategori pertama ni, kalau kita jumpa dengan kalau kita jumpa dengan hamzah wasal di awal ayat, kita nak mulakan ayat dan kalimah tersebut ada alif lam, so kita tak payah pening-pening dah, baca terus baris atas. Kita tak payah kira 1, 2, 3. Yang kita kira huruf ketiga tu kalau situasi tak ada alif dengan lam. Nanti dalam surah Fatihah kita jumpa juga dengan kategori yang kedua ataupun ketiga. Jadi tuan-puan kena join setiap hari supaya kita dapat follow satu persatu. Baik, kita kembali. Dah screenshot dah? Dah dapat dah Okay, dah screenshot. Kita kembali kepada surah Fatihah kita kongsi tadi. Tak maaf ya tuan-puan yang tanya soalan yang tawassut ke sifat-sifat huruf yang lebih mendalam, Ustaz tak nak jawab. Bukan Ustaz tak tahu, cuma Ustaz nak raikan kawan-kawan yang baru nak belajar Quran supaya kita rasa dekat dengan Quran, supaya kita rasa seronok. Rupanya tajuk ini mudah je. Okey, baik, kita kembali kepada tajuk yang seterusnya. Okey, alhamdulillahi rabbil kena baca tekankan sebutan lah, ada sabdu kan. Rabbil, terima kasih dah 34,000 like dah. Cuba kita capai 40,000 like pula. Sambil-sambil dengar Ustaz berkongsi, tuan-puan bantu Ustaz tekan like. Baik, seterusnya pada kalimah berikutnya, Rabbi ni tadi kita baca tebal lah ra tu sebab ada sabdu dan ra tu baris atas. Okey, ra baca tebal. Okey, kat sini tuan-puan, saya tulislah. Sebab kat sini ramai ada segelintir kawan-kawan kita baca salah. So Ustaz kena terangkan kat sini lah. Dalam istilah tajwid kita panggil sebagai ra tafkhim. Ra tafkhim. Dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai ra tebal lah. Ada segelintir kawan-kawan kita yang baca dia baca gini, alhamdulillahi rabbil. Nampak tak? Rabbil. Betul ke salah? Jawapannya adalah salah. Yang betul kita kena baca dengan tebal, rabbil. Nampak ni? Rabbil. Cuba tuan-puan test baca sendiri kan. Cuba rekod, dengar bacaan tuan-puan. Tuan-puan baca ra ke ra. Alhamdulillahi rabbil, ra salah. Kena baca ra. Alhamdulillahi rabbil. Kena baca dengan tebalkan huruf
huruf alif lam. Boleh? Dapat? Okey, seterusnya Rabbil. Okey, Rabbil alamin. Rabbi, tuan-puan, yang seterusnya kita jumpa dengan alif lam. Alif lam apa kat sini? Kita jumpa dengan alif lam. Sekejap. Atas ni saya padam dulu ya, yang tak ada kaitan di atas. Okey, seterusnya tuan-puan, kita jumpa dengan alif lam. Di atas lam ada tanda sukun. Terima kasih, ada 329 mata yang memandang dah. Alhamdulillah, berkat tuan-puan bantu Ustaz tekan like laju-laju kan. Sikit lagi tu nak capai 40,000. Alhamdulillahi Rabbil. Kat sini kita jumpa dengan alif lam Qamariyah. Ustaz, apa beza alif lam Qamariyah dengan alif lam Syamsiah daripada segi bacaan dan sebutannya? Bezanya adalah alif lam Syamsiah kita kena tekankan sebutan. Rahmanir Rahim kena tekan nir. Beza dengan alif lam Qamariyah. Untuk alif lam Qamariyah kita kena baca dengan jelas. Apa yang dimasukkan dengan jelas? Maksudnya kat sini kita kena baca dengan sempurnakan sebutan Rabbil tanpa kita meleretkan bacaan. Yang salah macam mana? Kita baca dengan gini Rabbil salah. Yang betul adalah Rabbil jelaskan sebutan bil tanpa kita melenggok-lenggokkan. Baca berlagu boleh, tak ada masalah, tapi jangan kita baca dengan Allahumma salli ala Muhammad. Baca dengan melenggok-lenggok terlebih, melanggar hukum tajwid, salah baca. Terima kasih tuan-puan. Alhamdulillah ada 40,000 like dah. Seronok Ustaz. Dulu Ustaz buat live mengaji, nak dapat 1,000 like pun susah. Berjam-jam Ustaz buat live mengaji dekat TikTok ni. Ustaz ada buat dekat TikTok, dekat dekat rumah merah ataupun rumah biru. Kat situ kita nak dapatkan 1,000 like pun susah. Alhamdulillah hari ni kelas Quran kita jalankan mendapat sambutan. Terima kasih tuan-puan yang join kelas Ustaz. Ustaz terharu sangat. Terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan bermanfaat perkongsian Ustaz. Baik, kita sambung lagi. Kita kembali kepada perkongsian tajwid tadi. Rabbil Okey, Rabbil Kat sini pula tuan-puan, Rabbil Waalaikumsalam Puan Nuriani. Okey, seterusnya kat sini kita jumpa dengan alif kecil ataupun dalam istilah tajwid alif saghirah ataupun alif saghir. Maka kat sini hukum yang terlibat kita panggil dia sebagai mad. Mad asli baca panjang berapa harakat? Baca panjang 2 harakat. Rabbil alamin. Kemudian di penghujung ayat. Di penghujung ayat kita jumpa dengan mad. Mad apa? Mad rid lisukun. Ma'ari lisukun ni apa? Midah. Waalaikumsalam. Ma'ari lisukun ni ialah alif waw ya tak ada baris. Okey, ini formula ustaz, sahabat-sahabat, tuan-puan boleh ambil. Alif waw ya tak ada baris. Kemudian sebelum dan selepasnya adalah huruf yang ada baris. Maka jadilah ma'ari lisukun. Okey, ada yang tanya, Ustaz, apa maksud alif saghira atau alif saghir? Dua-dua maksudnya sama. Saghir ataupun saghira tu maksudnya kecil. Benda sama je, tak ada masalah. Dia istilah. Dalam tajwid, kalau kita belajar dengan lebih mendalam, kita akan dapati bahawa nama-nama setiap tajwid ni dia ada pelbagai. So sebab tu Ustaz bagi tahu pada awal tadi, untuk perkongsian tajwid, huraian tajwid ni Ustaz hanya kongsikan yang asas sahaja.
supaya kita meraihkan kawan-kawan yang baru nak berkenalan dengan tajwid. Mudah-mudahan rasa seronok. Terima kasih Cik Yan berkongsi rezeki. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkat rezekinya insya-Allah. Baik tuan-puan, masya-Allah dah 400 mata memandang. Subhanallah. Terima kasih tuan-puan. Ustaz daripada sehari ke sehari rasa seronok sangat. Kelas mengaji kita mendapat sambutan yang luar biasa. Semangat nak mengaji tajwid. Baik, kita sambung lagi. Dah 44,000 like dah. Kita cuba capai ke 50,000 like yang seterusnya. Okey. Baik, kat sini ma'adili sukun nak baca berapa harakat? Ma'adili sukun kita kena baca, boleh baca 2, boleh baca 4 dan boleh baca 6 harakat. Kalau nafas panjang dipersilakan baca panjang lah, 2, 4, 6. Boleh? Dapat? Waalaikumsalam Melo. Terima kasih Puan Melo berkongsi rezeki. Okey, terima kasih dah 45,000 like dah. Baik tuan-puan, kita dah selesai hurai ayat kedua surah Fatihah. Bagi tuan-puan yang baru masuk kita punya live mengaji pada malam ni, saya nak bagi tahu tuan-puan, bermula malam ni Ustaz mulakan perkongsian tajwid. Ustaz mulakan perkongsian tajwid daripada surah Fatihah. Jadi setiap malam Ustaz akan buat live mengaji untuk berkongsi huraian tajwid daripada satu ayat ke satu ayat. Terima kasih Al-Fadil Ustaz Khairul Amin. Masya-Allah tuan-puan, nanti follow sahabat saya Al-Fadil Ustaz Khairul Amin. Nanti tuan-puan pergi serang akaun ustaz saya. Ustaz saya pun dia buat hafazan tajwid. Jadi tuan-puan nanti pergi follow ustaz saya. Mudah-mudahan berkat kita punya. Jam berapa mula setiap malam? Kita mula dalam pukul 10 ke atas. Boleh? Tuan-puan, nak sambung lagi tak ayat ketiga? Cuba tuan-puan respon. Kalau tuan-puan rasa nak sambung lagi ayat ketiga, tuan-puan boleh respon kat sini. Kalau lebih daripada 50 orang yang cakap Ustaz nak sambung lagi ayat ketiga, tuan-puan respon. Kalau tak nak sambung, bagi tahu tak nak sambung. Boleh lagi tak? Ustaz boleh tak nak SS nota? Boleh. InsyaAllah Kak Azu setiap hari Ustaz akan buat live bermula malam ni. Jadi tuan-puan yang baru tengok, ada lebih kurang 300 lebih mata memandang malam ni. InsyaAllah bermula malam ni Ustaz akan mulakan sesi huraian tajwid daripada surah Fatihah sampailah habis khatam 30 juzuk. Maka kita makan masa lah bertahun-tahun. Sebab tu kita perlukan istiqamah. Malam esok pula untuk ayat ketiga. Tengok komen kawan-kawan. Saya baru nak masuk Ustaz, boleh? Ada yang tanya Ustaz, rakaman kelas kat mana? Tuan-puan, saya bagi tahu siap-siap kat sini. Sebelum kita pergi kepada ayat seterusnya. Tuan-puan nanti kat sini dekat TikTok tak boleh sebut perkataan tu kan. Tuan-puan faham-faham je lah rumah warna merah kan, platform apps yang warna merah tu kan. Okay, tuan-puan search perkataan ni ni Ustaz punya channel lah. Tuan-puan search ni, tuan-puan tekan subscribe. Nanti malam ni punya rakaman kelas kita akan letak dekat YT ni lah. Kita punya rakaman kelas hari ni. Jadi kalau ada yang baru masuk, baru separuh tadi, macam Ustaz saya tak dapat join daripada awal, nanti kita akan save video, kita akan letak dekat YT. Dan tuan-puan untuk makluman juga, esok pagi jam 7.30 kita ada perkongsian surah Al-Hujurat. Esok pagi lagi menarik sebab esok pagi kita buat sesi tadabbur. Esok pagi tuan-puan kita ada buat sesi tadabbur. Kita akan tadabbur dulu 2 ayat, lebih kurang 2 ayat. YT tu apa Ustaz? YT tu tuan-puan cuba komen, bantu kawan-kawan. YT tu stand for itulah apps. Kat sini tak boleh sebut, nanti kena ban nanti. Sekarang ni Ustaz tu dia tulis guna pakai apps apa? Kita guna notes daripada daripada Samsung ni. Daripada Samsung. Saya rasa memadai kot. Kita berhenti. Ya betul. Tuan-puan yang sebut tu betul.
apa nama, dalam bahasa Melayu kita panggil apa you, kemudian pipe. You pipe. Pagi live jam apa? Esok pagi kita live jam 7.30 insya-Allah. Ya, kat sini tak boleh sebut. Kalau sebut nanti kena ban. Jangan type nanti kena. Oh ya ke? Tak boleh type juga. Esok malam juga kita ke Ustaz sambung. Esok malam kita hanya hurai tajwid, tapi esok pagi kita akan hurai tajwid. Kita akan berkongsi dulu 2 ayat daripada surah-surah lain. Jadi tuan-puan esok pergi serang. Esok pagi bukan pergi serang, esok pagi join insya-Allah yang berkelapangan pukul 7.30. Dan sensitif betul TikTok. Betul lah. Sensitif sikit. Jadi tuan-puan, sebelum menamatkan kelas, saya ada buat grup WTSP. WTSP saya ada buat grup mengaji lah, channel. Kalau tuan-puan terlepas ataupun nak tengok kelas, jadi tuan-puan boleh ambil nombor saya ni, nanti saya masukkan dalam grup mengaji itulah, grup family mengaji. Jadi lepas ni kalau tuan-puan nak mengaji dengan lebih mendalam dan nak tahu jadual ustaz, ambil nombor ustaz ni, nanti cakap ustaz, saya bagi tahu nama, kemudian WTSP WTSP, ambil nombor ustaz ni, kemudian nanti ustaz masukkan dalam grup family mengaji. Nanti tuan-puan tahulah jadual ustaz mengaji macam mana. Sebab malam ni kita dah start dah kita punya sesi huraian tajwid daripada satu ayat ke satu ayat kan. Okey, ramai tak yang nak join? Ustaz bagi nombor ustaz. Nanti tuan-puan, ni nombor bisnes ustaz nombor satu lagi ustaz punya nombor. Nanti tuan-puan boleh ni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Nanti kita punya kelas kita akan rakam juga. Kita akan share dalam YT lah Okey, jap ambil nombor ni dulu. Okey, so esok pagi sekitar jam sekitar jam 7.30 ke atas kita akan mulakan kelas lah. Okey, ambil nombor ni. Kemudian tuan-puan jangan call saya, WhatsApp sahaja. WhatsApp saya, perkenalkan nama. Assalamualaikum Ustaz, nama saya sekian-sekian. Saya berminat nak sertai grup family mengaji. Nanti kita masukkan dalam grup tersebut. Jadi tuan-puan akan dapat notification lah esok pagi, boleh join kita punya kelas. Okey, 0112311478. Tuan-puan tahu tak nama ustaz siapa ni? Nama Ustaz Azam. Nak save Ustaz Tajwid pun boleh. Nama glamour Ustaz Tajwid lah. Ni ambil nombor ustaz ni, boleh screenshot 0112311478. Nanti WhatsApp ustaz. Kemudian nanti kita masukkan dalam grup mengaji lah, supaya kita punya kelas tersusun. Tuan-puan pun tahu bila nak join kelas. Ambil nombor saya. Okey, dah selesai dah. 0112311478. Nanti kita masukkan dalam grup. Terima kasih dah 50,000 like dah. Mohon line keluar ustaz. Mohon line keluar ustaz. Mohon line keluar. Okey, baik. Terima kasih Puan Sana Malik. Ramai yang dahagakan ilmu, masya-Allah. Okey, terima kasih. Alright. Jadi malam ni kita tamatkan sampai 2 ayat dulu boleh? Okey, kita berhenti sampai ayat kedua dulu sebab dah nak pukul 12 dah. Ustaz nama apa tadi? Ustaz Azam. Nama saya Azam kalau nak save Ustaz Tajib pun boleh. Itu nama glamour saya lah. Tak adalah glamour mana pun kita baru nak berkecimpung dalam bidang ni, dalam TikTok ni. Nak live juga insya-Allah. Esok kita jumpa lagi. Esok pagi 7.30 pagi insya-Allah kita jumpa lagi. Jadi sekadar itu saja. Terima kasih tuan-puan yang berkongsi rezeki, yang dapat support kelas Quran kita pada malam ni. Mudah-mudahan Allah berkati usaha kita. Baik, sama-sama seronok belajar tajwid. Alhamdulillah. Baru rasa, moga Allah bantu kita semua insya-Allah. Esok kita sambung lagi esok pagi Esok pagi surah Al-Hujurat. Apa tu nak apa SS? Oh, nak screenshot. Boleh. Ustaz Azam Iqdar. Alamak. Masya-Allah, sahabat-sahabat saya ni, saya pun tak kenal ni nama-nama samaran ni.
Mana tadi nombor ustaz? Terima kasih Puan Norizan. Ni ambil nombor ustaz ni, nanti WhatsApp ustaz, bagi tahu ustaz, bagi tahu apa nama, perkenalkan dirilah, nama siapa dan sebagainya. Nanti boleh berurusan dengan ustaz lah. Okey. 0112311472. Okey, so kelas kita akan tamat jam 12 malam. Mana kata setiap hari ustaz akan buat live. Pukul 12 kita akan tamat lah. Kita rehat dululah. Kalau mengaji lebih-lebih masa ni kurang cantik, kurang elok Jadi kita belajar sampai pukul 12 saja setiap hari. Jadi tuan-puan kalau berkelapangan tengok. Kalau insya-Allah ustaz akan akan save kita punya rakaman hari ni untuk rujukan tuan-puan nak join lagi. Waalaikumsalam ustaz. Kalau nak join kena bayar ke? Tak ada ustaz, tak ada kenakan apa-apa bayaran pun. Percuma sahaja. Malam pukul berapa mula ustaz? Sekitar jam pukul 10 ke atas lah. Ustaz dah habis kelas, dah free, ustaz akan buat kelas lah. Waalaikumsalam. Keluar dulu. Terima kasih. Okay, mudah-mudahan kita jumpa lagi. Terima kasih yang dah tekan like, yang dah share kita punya kelas mengaji. Tuan-puan, ambil tadi nombor ustaz ambil nombor ustaz. Kalau nak join kita punya kelas kita punya community mengaji, boleh, tak ada masalah. Waalaikumsalam Puan Farida. Okey, jadi ada lagi 3 minit. Tuan-puan ada nak tanya apa-apa lagi soalan tak sebelum kita menamatkan kelas? InsyaAllah nanti dalam kelas tu, kalau dalam kita punya malam esok surah Fatihah lagi ke? Ya, Puan Ika, malam esok kita sambung ayat ketiga. Hari ni kita berhenti ayat kedua saja. Kalau kita mengaji ni tak boleh laju-laju, slow-slow je. Yang penting walaupun sikit-sikit, yang penting kita dapat. Dah ramai dah yang dah menderu dah WhatsApp ustaz. Terima kasih yang dah WhatsApp ustaz. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ustaz buat percuma. Nak nombor telefon ustaz? Nombor telefon ustaz tadi 011. Ustaz ulang sekali lagi 011 2311. Senang je ni. 2311 4782. Ambil nombor ustaz. Okey, baik sahabat-sahabat, terima kasih semua yang join kelas ustaz. Mudah-mudahan Allah Taala rahmati. Nak screenshot ayat 1 dan 2 tadi boleh Puan Kak Azu, boleh, tak ada masalah. Okey. Nak screenshot boleh ambil. Ustaz buka balik ayat pertama tadi. Ni. Ustaz kecilkan sikit. Ni, ambil, boleh screenshot. Okey, inilah korang yang tajwid untuk ayat pertama dan juga ayat yang kedua. Okey, ayat pertama dan juga ayat yang kedua. Boleh screenshot. Okey. 1 dan 2. So, dah. Apa Kak Azu dah selesai screenshot dah? Okey, kalau dah maklum hujung 3 nombor Muhammad. Okey, ustaz ulang semula lagi dari mula Nombor ustaz tadi. Okey, dah selesai screenshot ke? Nombor ustaz 011 2311 4782 011 2311 4782. Ni nombor ustaz. Okey, kemudian yang rumah merah ni YT ni nanti search lah, bolehlah subscribe. Okey, insya-Allah. Baik, masa menghampiri 1 minit lagi. Okey, jadi jom kita baca doa khatam Quran sama-sama kemudian kita tamatkan kelas. Jom sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawah
صلاته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجة يا رب العالمين. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmah. Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya sepanjang malam, siang dan malam, sepanjang siang hari. Jadikan ia hujah kami, ya Rabb, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.